Melbourne, inilah dia map yang terakhir yang akan dimainkan. Pusingan yang kedua terakhir yang akan kita saksikan. Miramar akan menjadi medan pertempuran di mana kapal terbang kita malangnya sedikit rapat ke bahagian kanan. So, untuk Sam 9 antaranya, mereka kena mencari kenderaan untuk pergi ke Monte Nuevo. Betul. Dia flight path. Flight path kali ni je saya rasa macam sedikit tak pasti lah. Saya rasa macam sedikit ni lah, sedikit ke kanan. Tapi sebelum ni semua flight path baik-baik pada pemain-pemain kita. Ini merupakan Miramar yang pertama. Lihatkan. Tapi di sini kita ada Hazel yang mendapatkan mata singkil yang paling tertinggi. Kuasa sekarang 3.8, diikuti oleh Lapar dengan 3.0. No Mercy 2.8, manakala Nerpeco 2.6 tadi. Perasan, tapi dari segi damage yang paling terbanyak untuk average adalah Spider Tan, diikuti oleh Schwab, Hazel juga di sini. Dan pastinya juga adalah seorang Lapar untuk pemain BTR. Average point paling tertinggi adalah RRQ. Barulah kita lihatkan di sini ada BTR. Belatan kita telah pun muncul tadi. Uzi daripada jarak jauh oleh Flax, mencuba untuk mendapatkan mungkin at least kuisan damage kepada pihak lawan. Tapi nampak gayanya tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa. Hanya mampu untuk memberikan tekanan begitu sajalah, tekanan untuk menghalau. Damage tak ada pun satu. Zerzia, Yudo Alliance. Untuk Yudo Alliance ni, 5-5 pemain ni boleh dikatakan solid juga. Mereka boleh bertukar, membuat pertukaran sesama 5 pemain itulah. Cuma untuk Leon DZ ni sejujurnya, sebab saya tidak menonton sangat PMPL Indonesia kan. Mungkin kalau tonton pun macam kira tengok gitu-gitu je. Bukanlah betul-betul mengamati dan juga membuat analisis. So sejujurnya saya pun tak pasti bagaimana corak permainan daripada Leon. Tapi dikabarkan bahawa memang pemain itu hebat dan betul-betul memberi impak ke dalam Yudo Alliance 2024. Cuma sekarang ini mereka dah buat pertukaran, Flex dibawa masuk. Kita akan lihatkanlah Miramar ini, mereka kena membuat pengejaran mata. Tapi nak buat macam mana kan? 6 pusingan ini, dia kita tahulah Battle Royale ini, dia ada kadang-kadang unsur rezeki. Kadang-kala juga nak buat macam mana kan? Bulatan itu memang jauh sangat daripada mereka. Betul. Kadang-kala pula mungkin tempat tu biasanya tak ada orang, tiba-tiba ada orang. So dekat situ perkara tersebut biasanya boleh dikurangkan dengan main banyak pusingan. Tapi untuk Super Sunday ni nak tak nak ini je pusingan yang akan dikira, 6 pusingan 3 hari je. Patutlah saya rasa tak pelik pun untuk kita lihat kan. 6 pusingan mungkin ada pasukan yang hanya ada 10 mata, 11 mata. Sebab itulah juga ditunjukkan dan dilihatkan di dalam group stage. Tapi Leon macam mana boleh jatuh daripada kenderaan tadi? Oh, bahayanya. Tak rasa ada sesiapa yang menekan beliau. Ya, saya kadang-kadang laju sangat dia tertekan keluar tu. Bahaya juga ni tadi. Tapi nasib baiklah tadi Flag dan beramai-ramai kan, semua tembak kepada pasukan yang ada dekat sekeliling dia tu untuk halau. Kalau tidak tadi mungkin mereka berminat juga untuk langgar ke kawasan berdekatan dengan pasukan ini, iaitu Alliance. Tadi apa-apa pun reset boleh lakukan kepada 4 orang pemain. Cuma inilah kerugian dari segi bandage, dari segi minuman tenaga dan sebagainya akan terjadi. Plus kalau dia jatuh lagi sekali nanti nyawa dia akan lebih laju untuk turun. Itu je lah mungkin kerugian yang terjadi dalam kejatuhan ini. Yang masih lagi terlalu awal, belum lagi ada korban yang terjadi. Semuanya masih lagi ada dalam perlawanan kita. Di mana saya rasa untuk hari ini kan, semua pasukan bermain dengan agak perlahan. Tak ada siapa yang nak hilang mata yang boleh mereka kutip dengan lebih tinggi. Kecuali tadilah Erangel tu mungkin circle tu pun memang tak banyak sangat compound tinggal. Satu tu compound yang Zerzia pegang. Kemudiannya kawasan bukit terbuka yang adanya Team X. Dan satu lagi semestinya adalah compound yang dipegang oleh Sam 9.
So sebab itulah kalau kita lihatkan tadi dengan Geek datang, kemudiannya RRQ datang, Yudu Alliance datang, Vampire datang, Boom datang. Tak henti-henti rumah terbuka dilakukan di kawasan rumah itu. Ya, benar sekali. Mana anda lihatkan di sini Stone untuk Vampire. Berapa mata Vampire? Diorang ada ni 24. Diorang betul-betul diorang lah di tengah. Diorang target top 3 boleh kalau diorang chicken 2 game ni. Boleh sangat sebenarnya. Baru Makkah je pun dekat untuk mereka ketika ini. Tapi ada Rosemary. Ini tim yang saya rasa tak boleh tenang sangat tengok tim mereka berada di bawah. Siapa tu? AE. AE. Mission Impossible orang dah buktikan dah bukan setakat di PMSL Final. PMSL Final tu offline di Malaysia. Punyalah banyak tekanan dengan penonton yang betul-betul memandang ke arah mereka. Hari kedua itu mereka berada di tempat yang ke-12 ataupun 13. Tapi hari terakhir dengan 90 lebih jumlah mata daripada 6 pusingan terus menjadi juara. Betul lah. Point. Gerak ke hadapan nak buat masa sekarang. Secara perlahan-lahan sebenarnya daripada point. Manakala untuk Team Flash, pecahan mereka sedang diamati oleh GenForce. Cuma sekarang ini tiada Bintang. ya, tiada bintang. Dia tak boleh nak nampak sangat ni. Ha? Tak boleh nampak sangat besarnya bandar ni kan kalau kita tengok Besar. betul-betul kan. Sebab itulah untuk biasanya kalau perhati macam tu satu bandar, dia orang akan tunggu pergerakan macam pergerakan kenderaan ataupun mungkin kadang-kadang kan ada pasukan yang ada orang yang dia dah tahu dah dia orang dapat kawasan bandar itu. So apa dia orang buat? Dia orang pergi lari dekat kawasan terbuka. Dan itu memudahkan pemerhati untuk mendapatkan mungkin mata yang penting lah. Tapi kali ini ada substitution dilakukan juga untuk Alter Ego sebenarnya. Boychill dimasukkan. Adakah Hans For You yang direhatkan? Nampak gaya macam ya. Betul. Geek Fam. Damrut. Bukan GL untuk Geek Fam ini. Mereka dah membuktikan yang map ini adalah map yang terbaik untuk mereka ketika last chance dan juga group stage. Sekarang ini kita sedang berada di map Super Sunday kita. Harapkan ini juga akan membenarkan Geek Fam untuk secara tiba-tiba naik. Ingat tadi STX pun daripada satu markah terus naik 26. Siapa yang ada di bawah tak mengejutkan kita. Ingat, tak akan mengejutkan kita kalau tiba-tiba untuk mereka berada di atas sana. Harapkan korang masih lagi mampu untuk memberikan komen yang positif jugalah kepada pasukan-pasukan kita untuk mendoakan. Mana yang buat masa sekarang ini Circle akan menutup untuk mengecil dan San Martin ada juga dirangkumi juga untuk bulatan kita yang seterusnya. Chopper 666. Team X pula dalam pergerakan untuk naik untuk pergi masuk ke posisi yang lain. Team X sekarang ini ada di top 6 daripada halaman yang kedua tadi. Belum ada fight. Di stage yang kedua pun masih lagi keadaan yang aman saja game kita. Kena tahu Mi, ni dah tinggal last 2 game. Kalau diorang tak dapat saya saja nak push ini push sana kan, mungkin mereka akan hilang satu game tak dimainkan. Dan mereka mungkin akan menyesal sedikit lah andai kata tak lepas Super Sunday yang akan datang. Sebab kebiasaannya memang akan ada pasukan yang lepas ke Super Sunday yang pertama, kemudiannya mungkin tak lepas Super Sunday yang kedua, dan kemudiannya ada juga yang tak lepas Super Sunday yang pertama akan lepas pada Super Sunday yang kedua. Itulah yang biasanya berlaku, tapi mungkin juga benda tu tidak akan berlaku kan untuk kejohanan kali ini. NKT baru saja sampai di sebuah kompon
Dan kompon itu untuk Boychill bahaya sedikit. Boychill berseorangan. Kalau kita lihat kan Alter Ego membuat pecahannya agak besar juga. Kalau Boychill tersangkut di situ ataupun mungkin dilanggar, mungkin sukar untuk beliau diselamatkan oleh rakan sepasukan. Betul. Dan sekarang ini untuk Spider Tan dan KT kita. Kita lihatkan sekarang Spider Tan boleh balik kepada Sam 9. Map lebih luas. Jalanan mereka kali ni memang tak ada gangguan lagi lah. Untuk 3 wrangle saya rasa 2 wrangle tu memang asyik diganggu je mereka kan. Atau bukan diganggu, mereka sering kali hilang 1 atau 2 pemain. First game pun sama juga, mereka hilang 1 pemain waktu tu. Tapi itu dah lewat sedikit lah di tangan BTR tak silap saya. Tapi kali ni seperti ada bau-bau yang lebih positif. Belum ada siapa pun menjadi mangsa. Mereka pun dalam 20 markah lebih. Untuk berada di atas masih lagi tidak menjadi masalah pun. Dan dah juta kali dah berbuih dah mulut Sol cakap. Nah, ini Super Sunday bang, 1 hari. So ada lagi 2 hari lagi, 2 minggu lagi. So apa terjadi pun 2 minggu akan datang masih boleh ubah markahnya. Selalunya hari yang terakhir itulah yang akan menjadi paling crucial sekali untuk disaksikan. Ya, tapi itulah dia, bulatan kita akan ditarik ke kawasan antara Hacienda del Patron dan juga Water Treatment bersama-sama dengan Utara Graveyard. RRQ Rio dah ada kawasan tengah. Boom Esports juga perkara yang sama. Pick Me juga sama. Cream Flash juga ada di tengah. Kedudukan yang selesa telah pun dipegang oleh mereka. Sekurang-kurangnya mereka boleh tahu yang 2-3 bulatan ni kita tak perlu bergerak sangat. Sebab biasanya circle memang akan ada juga kan di bahagian tengah-tengah itu. Tapi untuk selepasnya itu mungkin ini akan ditarik sama ada jauh ataupun dekat. Tapi inilah dia Void. Rupanya belum ada lagi. Belum ada lagi apa-apa kejatuhan. Semua 64 orang pemain masih lagi hidup. Zerzia. Mereka ada 16 mata. Tadi boleh dikatakan perform jugalah untuk Erangel. Tapi belum mencukupi untuk mereka betul-betul mengejar tangga-tangga teratas. Inilah dia Yudo Lion. Baru saja sampai ke kawasan compound ini. Tapi compound itu tak ada dalam circle yang berikutnya sebenarnya. Mereka kena gerak juga ke depan. Cuma mungkin mereka tengah tunggu untuk mendapatkan mata tambahan. Contohnya macam sekarang ini. RNG hampir-hampir dijatuhkan. Tu Zerzia naik sedikit ke atas. Ada tembakan daripada bahagian atas ketika ini di mana kalau lihatkan BTR. Mereka yang akan menekan selepas ini. Tapi ada Zerzia RZ di bahagian bawah. Mereka yang akan mulakan terlebih dahulu stage yang ketiga perlawanan kita. Adik Luke. Daripada posisi yang lain dia dapat 1. Cuma nak end kan ni siapa dapat? Flex dapat. BTR 1. Lion 1. Cuma yang paling sedih di sini siapa lagi kalau bukan Zerzia yang sekarang tinggal setitik saja lagi nyawa mereka. Ada bom tangan juga akan dibaling ke hadapan sana. Dan itulah dia lesap. Sekelip mata dari Zerzia. Ya, satu push yang lebih agresif ditunjukkan oleh Bigatron dan Alien semalam apabila mereka membariskan line up ini. Mereka mendapatkan sehingga 12 mata singkir. Dan mungkin kali ini perkara sama akan dilakukan oleh BTR. Cuma mereka perlu berhadapan dengan Yudo Alliance. Yudo Alliance juga mencari peluang untuk bermain dengan lebih agresif. Jimmy nampak kelibat pemain BTR. Tapi tak boleh nak melepaskan tembakan terlalu lama kerana dia tahu kejap lagi dia akan ditekan juga. Tapi Zuxi dengan satu kedudukan off angle masih lagi berada di bahagian luar bulatan. Mengejutkan pemain-pemain Yudo Alliance. Jimmy dalam keadaan knockdown. Kluk juga telah pun dijatuhkan. Yudo Alliance sedikit berbahaya untuk mereka. Jan Pulse ditekan. 8 diletupkan oleh Leon Dizzy. Dan sekarang ini nampak macam mereka ingin memberikan tekanan ke bahagian atas. Tapi Flex dilihatkan sekali lagi oleh Zuxi. Kedudukan Zuxi betul-betul off angle. Tapi Flex sempat untuk menjatuhkan satu lagi main BTR. Sekarang ini main BTR berapa dah jatuh? Mungkin 3 dah jatuh. Ya betul. Tinggal Zuxi saja yang berada di bahagian jauh. 1 lawan 1 situasi pada waktu ini. Tapi Leon Dizzy kelihatannya macam dia akan fokus untuk mengangkat Kluk terlebih dahulu.
Sekurang-kurangnya itu UD Alliance, mereka akan kembali semula kepada 3 orang pemain. BTR agak malang untuk mereka. Baru saja menang berlawan dengan Zergia sebentar tadi. Tapi pada waktu ini, terpaksa untuk menelan kepahitan berjumpa dengan UD Alliance. Ya benar, Alliance berderau sedikit darah, tetapi kita yakin dengan firepower yang ada daripada anak-anak muda untuk Alliance ini. Dan lihatlah bagaimana mereka menukarkan keadaan itu. Hilang terus 3 pemain BTR yang cuba-cuba untuk menekan mereka. Plus mereka pun berada di kawasan luar bulatan. Mereka yang dihalang, tapi mereka berjaya untuk menang. Mungkin dengan game yang berlaku di pusingan sebelum ini, semangat itu dibawa sampai ke game kita yang seterusnya. Sekarang ni Alliance ada 4. Rosemary dijatuhkan pula. NKT yang dapat kejatuhan tersebut. Aizin sedang ditekan pula dari tempat yang lain. 15 pasukan sahaja yang tinggal. Zergia rata, BTR tinggal 1 sahaja. Electronic Aliens dengan Zuxi tadi yang berada di bahagian belakang terpaksa untuk mencari jalan yang berbeza untuk dia masuk ke dalam. Rosemary dikesan oleh Nerpeko. Alter Ego Ares. Mungkin satu lagi game yang tidak menjadi untuk mereka. 2 orang dah pun lesap. Tinggal berdua sahaja. Tapi untuk Vampire, 3 orang naik satu kereta yang sama. Dan wah, mereka mungkin terselamat sekarang ini, Amy. 3 orang naik satu kenderaan yang sama. Dah lah, ini adalah sebuah minivan ataupun minibus. Tapi mereka dapat juga satu tembakan yang tajam terhadap Maxis. Cuma sekarang ini mereka diganggu juga oleh Team X daripada bahagian jauh. Penyelamatan perlu untuk dilakukan oleh Schwab untuk mengangkat Nuzi kembali. Tapi saya rasa tiada masalah. Cuma kenderaan mereka tak pasti dah hilang dekat belah mana. Tapi BTR sekarang ini dikunjungi pula oleh Sam9. Selepas tadi mereka berjaya untuk mengelakkan daripada UD Alliance. BTR, permulaan yang baik tetapi malangnya tetap akan diakhiri di awal permainan. Benar sekali, Schwab berjarak jauh. Yang dilihatkan tadi, tembakan ini agak tepat ke depan sana. Stone berdekatan dengan Void, sebelah muka saja ada 3 orang pemain. Stone tunggu dan lihat kalau ada sesiapa yang muncul. Manakala kita lihatkan juga daripada Team X, mereka dah ada satu compound yang baik juga mungkin dalam bulatan kita. Dan circle seterusnya akan mengecil ke mana? Circle selepas ini kalau siapa yang cuba-cuba untuk bermain di kawasan luar, memang sangat-sangat sakit. Tapi dia dapat 1 kepada pemain MRPX. Geek walaupun hilang 1, sekarang mereka ada 2, mata singkir. Ya, untuk Void dia tahu dekat situ ada Vampire. Tapi masalahnya kalau dia nak pick Team X daripada jauh, menekan-nekan mereka tidak henti-henti. Cuma sekarang ini bulatan juga akan menentukan nasib. Semua pasukan yang masih lagi ada memang betul-betul akan ditarik ke tengah. Bermakna pick me di kawasan tengah compound tersebut di Hacienda del Patron. Mereka ada kelebihan pada waktu ini. Tak jauh dari mereka adalah di Xavier, juga di kawasan Hacienda del Patron. Kemudiannya Team X juga dah ada kedudukan yang baik untuk menghalang Vampire bersama-sama dengan Void. Sesukar juga untuk Void bersama-sama dengan Vampire untuk keluar daripada compound itu. Tapi Geek Fam akan berjumpa dengan Boomy Sports. Poundbeat dapatkan Damrut. Geek Fam masih lagi ada 2 orang pemain, tetapi setakat ini poin mereka tidaklah terlalu banyak. Mereka baru dapatkan 2 mata penyingkiran. So mereka kena juga survive lama kalau mereka betul-betul nak memastikan Super Sunday ini tidaklah terlalu teruk untuk mereka. Ya, dan Poundbeat mula untuk bergerak ke depan sana. Dan lihat kalau itulah dia MRPX kan dikeluarkan dengan satu eliminasi. So sekarang ini situasi di stage yang kelima ada 13 pasukan. Vampire mereka cuba untuk menekan Void. Tapi Void dah mula bersiap sedia untuk bergerak keluar daripada kawasan ini. Tunggu saja mungkin kata-kata daripada kapten mereka untuk pergi. Tapi adakah ianya akan pergi dengan selamat? Schwab susah untuk benarkan mereka pergi dengan selamat. Dapat 1. So sekarang ini mungkin mereka akan hilang 1 juga. Tembakan yang seterusnya daripada Schwab juga begitu tajam sekali. Mereka terus saja bawa kenderaan pergi ke depan. Tetapi sekarang ini Von K juga ditembak daripada pelbagai arah. NKT menunggu tadi dan akhirnya K jumpa juga satu posisi untuk mereka berhenti. Dan seperti ini di pertengahan belatan, Nuzi dapat 1. Dan Volke juga cuba untuk dicari bahagian belakang adanya Team X. Tapi tembakan daripada seorang Stone tajam sekali ke kawasan STX tadi. Oh, Vampire dapat juga untuk seberang. Walaupun diorang cuma ada satu kenderaan saja. Tapi sekarang ini belum tamat lagi
tak boleh nak menarik nafas lega lagi kerana adanya NKT bersama-sama dengan mereka. Lex dijatuhkan oleh Soaz. Kita tahu tadi Team X mereka dah ada kedudukan yang baik. Leon dapatkan new high, Boy Chill dihabiskan oleh Spider Tan. Octa juga telah pun dijatuhkan. Bermakna untuk Alter Ego mereka telah pun rata. Tapi menariknya untuk NKT mereka ni tengah pelit dua tim tau. Dua dekat sebelah compound, dua lagi di kawasan tangki ni. Dan masing-masing berjaya untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Satu squad ini sedang berlawan dengan Vampire, satu squad lagi baru saja meratakan Alter Ego. Benar, lihatkanlah. Vampire dicuba untuk bersembunyi tadi. Namun tiada, Stone saja yang tinggal nampak gayanya untuk mereka. Memang susah untuk mereka bergerak tadi. Dan akan dilihatkan pula daripada bahagian belakang oleh pemain NKT. Vampire mungkin sampai di sini sahaja. Perjuangan mereka apabila dilihatkan lagi oleh pemain STX setelah Chicken Dinner. Lihatkanlah gameplay mereka berubah. Sam9 hilang tiba-tiba dengan flash nampak gayanya. Itu beramai dengan gig saja untuk tim Malaysia yang masih ada ketika ini untuk stage ataupun untuk game kita yang kelima pada malam ini. Ya, dengan Geek Fam sekarang ini masih lagi tak perlu nak terburu-buru untuk bergerak ke mana-mana. Kawasan mereka masih lagi ada di dalam bulatan. Dua orang pemain untuk Geek Fam. Tapi macam biasa kita lihatkan terlalu banyak pasukan Indonesia yang ada pada bulatan seperti ini. RRQ Rio ada, Pick Me ada kedudukan yang baik juga. Voin, Boom Esports akan datang daripada bahagian utara. 31 orang pemain tapi tinggal 9 pasukan saja. Kali ini agak awal juga perlawanan kita berlaku. Mungkin disebabkan oleh juga jumlah kompon yang tidak terlalu banyak lah untuk mana-mana pasukan pegang. Dan tepat sekali ada Boom. Sedang dimasak dari bahagian atas tadi untuk mencari pemain Boom. Tak silap saya, dan Gosu dapat untuk menjatuhkan Yami. Cubaan satu lagi untuk menamatkan mungkin. Sekarang ini Boom kan ditekan dengan begitu baik. Team Flash. Gameplay yang sungguh-sungguh teratur ditunjukkan oleh mereka. 3 jatuh. 2 daripada bom tangan. 1 daripada tembakan Gosu. Gosu dah nampak di bahagian bawah sana. Gosu akan tembak. 1 saja lagi hit yang diperlukan. Gosu dapat 3, mungkin 4. Semuanya rata. Di tangan Flash terus 7 untuk pasukan mereka. Wah. Ini betul-betul menyelesaikan untuk Team Flash. BTR dah rata. Boom dah rata. Void pula dalam keadaan ketempangan. Begitu juga dengan RRQ. Team X, itu pun Team X baru 28 mata. Jauh dengan Team Flash. Pada saat ini, berkemungkinan besar untuk minggu yang pertama kita akan lihatkan Team Flash berada di tempat yang pertama Super Sunday kita. Betul. Dengan tinggal 1 saja lagi pusingan selepas ini yang berbaki. Parajin menjatuhkan point key. Tapping dengan Mini 14 di satu bahagian yang berbeza. Di Xavier pun memang ada kedudukan tengah tersebut. Sebab itulah mudah sedikit untuk mereka fokus kepada pasukan-pasukan jauh. Team Flash masuk daripada bahagian utara. Untuk Geek Fam, saya rasa sekarang ini selagi circle itu masih lagi untuk mereka. Mereka seolah-olah akan dijaga oleh pasukan sekeliling. Betul. Mana buat masa sekarang ni anda lihatkan Spider Tan tanpa helmet. Sebenarnya ada Audrey yang akhirnya telah pun dicari, dilihatkan ketika ini RRQ. Ada Peko. Sakit dari kiri sebenarnya Pick Me yang menekan mereka. Satu penggunaan first aid diambil terlebih dahulu. Ada NKT di bahagian bawah sana. Ada No Mercy. RRQ. Bom tangan dimasak. Palingan nak cuba untuk lakukan. Tidak, batalkan kembali. Bom yang dibaling tepat. Tapi yang dapat Kin Parajin akan dapatkan juga satu pada pemain-pemain yang ketika ini sekarang anda melihatkan poin tinggal 1 saja. RRQ juga tinggal 1. NKT di bahagian belakang. Bantuan cuba untuk diberikan. Bom sedang dimasak depan muka, jadi akan baling. Balingan bom yang berkualiti daripada Mr. Joe. Mr. Joe dia sempat dan dia dapat. RRQ rata, tetapi dia ditembak daripada tempat yang berbeza. Von yang tinggal 1 tadi, dia kembali kepada 2. Dia dapat 1 juga. Team Flash, salah seorang pemain mereka jatuh. Tapi senang untuk diangkat. Circle yang seterusnya tidak milik mereka. Kena bergerak ke depan. Dan pasukan yang akan dilanggar oleh mereka selepas ini adalah
Pigme sebenarnya kalau nak ada dalam belatan kita dengan selamat. Di sini kita ada Team X. Di Xavier dalam sepertinya tidak akan dikacau oleh sesiapa. Mereka ada salah satunya compound dalam belatan kita selepas ini. Antaranya compound yang tercantik di dalam Hacienda del Patron. Oh, sebenarnya dia dan juga Pigme yang ketika ini ada dalam compound. Adalah compound yang menarik sekali untuk disaksikan. Tapi Pigme, tempat lebih tinggi mungkin milik mereka. Ya, sekarang ini memang betul-betul kalau ikut dari segi high ground, Pigme dan diorang boleh pegang kawasan bumbung ini untuk melihatkan ke bahagian sekeliling. Daripada awal mereka telah pun membaca bahawa bulatan memang akan pergi ke kawasan Hacienda del Patron ataupun rumah orang kaya ini. Dan sekarang ini Team Flash akan datang ke arah mereka. Gosu untuk dicari dengan bom tangan tersebut tapi tidak akan mengenai. Vexi sebaliknya yang akan mendapatkan sedikit damage daripada bom tangan oleh Team Flash. Untuk Geek Fam kena keluar daripada compound tersebut. Betul-betul dikunci oleh Team Flash. Macam mana mereka nak bergerak masuk ke dalam. Drone dapatkan Wunti. Snipes tak boleh buat apa-apa. Terjatuh di kawasan terbuka. Audrey juga kedudukan beliau telah pun diketahui. Dan akhirnya tetap akan terjatuh juga di tempat yang ketujuh. 2 mata singkir untuk Geek Fam. Masih lagi bukan satu game yang memberikan mereka mata yang terlalu tinggi. Untuk Team Flash, kali ini mungkin mereka sedikit sukar untuk menyelit masuk ke dalam kawasan Hacienda del Patron ini yang telah pun dijaga dengan begitu baik oleh Pigme. Tapi Gosu tetap akan mendapatkan satu kejatuhan. Satu kawalan situasi agak baik daripada Gosu. Sekarang ini dia kena cari drone sahaja yang terlalu terburu-buru pergi ke bahagian hadapan. Kerana drone sedang memfokuskan untuk menghabiskan terlebih dahulu kejatuhan yang telah pun beliau dapatkan. Gosu bersama-sama dengan Kwang. Inilah dia dua combo yang berjaya untuk mendapatkan winner chicken dinner pada pusingan yang kedua tadi. Adakah sekali lagi mereka mampu untuk melakukan perkara yang sama? Voin Key telah pun diletupkan oleh Soaz. Tempat yang ke-6 untuk Voin. Betul lah. Top 5. Situasinya 3 markah kalau terkeluar selepas ini. Pigme masih lagi jaga di kawasan atas ini tanpa ada sesiapa yang boleh masuk lagi pun sebenarnya. Tapi titik pertengahan belatan kita bukan milik mereka. Kena pergi ke pertengahan. Jadi selepas ini yang akan menjadi masalah besar mereka adalah Team X yang berada di bahagian belakang bersama dengan Xavier yang ada di perumahan bawah. Flash pula mungkin setelah tahu tak boleh berbuat apa-apa, tidak mahu untuk terlampau memaksa. Pertemuan terjadi di antara mereka dan juga Pigme. Team X terlampau open posisi yang sekarang ini ada di depan muka. Tapi mereka nak pergi ke depan juga. NKT menghalang perkara tersebut terjadi. Ada 2 pasukan, 2 orang pemain depan muka. Tetapi kebanyakan pemain daripada Team X nyawa tidak begitu banyak. Ada bom tangan yang dimasak oleh Spider-Tan. Palingan ke depan. Salah seorang pemain daripada NKT jatuh terlebih dahulu. Dengan lemparan lebih baik daripada GK. Tapi ketika ini 2 pemain, 3 pemain sepertinya jatuh. Oh tak, 2 saja yang jatuh. 2 yang tinggal untuk NKT berbalaskan 2 daripada Team X. Tetapi mereka juga sedang disaksikan oleh pasukan Pigme daripada jarak jauh. Dan lihat kalau Spider-Tan pergi ke depan. Rata untuk NKT. Ya, malang untuk mereka. Dan dengan kegagalan mereka mendapatkan pemain dari Team X, ini menyebabkan Team X dapat untuk reset kembali. Sekurang-kurangnya 3 orang pemain mereka masih lagi ada. Adakah satu lagi game akan menjadi milik Vietnam? Sebab sekarang ini Amy, kita ada 3 pasukan Vietnam di bulatan akhir ini. Dengan satu negara lain adalah Pigme. Ya, kalau ikut dari segi nombor mungkin Pigme yang lebih berkelebihan untuk mendapatkan chicken dinner kerana mereka ada 4 orang pemain. Tetapi lihat kalau 3 pasukan Vietnam mengelilingi Pigme ini. Dan titik tengah itu kalau kita lihatkan akan berada di antara Pigme dan juga di Xavier. So masih lagi boleh dikatakan 50-50. Siapa yang bergerak terlalu awal mungkin boleh diculik daripada bahagian sekeliling. Dengan sekarang ni kita lihatkan Kwang cuma untuk menunggu time yang tepat untuk melepaskan tembakan. Jiki dicari oleh Lamborghini. Dijatuhkan juga Team X. Cuba untuk menyelit tapi gagal. Tetapi dengan mereka berlawan sesama sendiri, ini adalah berita gembira untuk Pigme. Betul, Pigme mereka hanya perlu untuk mencari saki-baki saja pemain-pemain yang ada. Dan ini yang sedang dilakukan oleh pasukan mereka. Team X tinggal 1 saja yang berdiri ya di Xavier 2. Tetapi break. Tembakan yang cantik dan namun di Xavier nampak dengan jelas untuk mendapatkan kejatuhan tersebut. Dan sekarang ini lihat kalau Parajin pergi ke depan sana di bahagian kanan sana. Kalau dia boleh baling bom tangan yang tepat, alah dia pergi ke bom yang dia baling ke tempat yang lain. Sebab 2 di depan sana, kalau kena 1 bom tangan, jatuh dengan mudah sahaja. Joe Branky
Tak sempat untuk menggunakan first aid kit, dijatuhkan terlebih dahulu depan ke atas kepala Parajin, diletupkan. First aid akan diambil terlebih dahulu. Circle yang seterusnya akan berada di depan sana, tetapi sekarang ini dengan ada 10 bom tangan, Pygmy ada satu saja lagi yang tinggal. So, mungkin ada lagi peluang untuk di Xavier ke depan sedikit. Ya, dengan kita lihatkan sekarang ini satu bom tangan dilontarkan ke arah Vexi. Nak tak nak Parajin memang kena memilih untuk berlawan. Tembakan dilepaskan tapi dia akan terjatuh. Meninggalkan Chua berseorangan saja. Dan itu akan membenarkan Pygmy mendapatkan winner-winner chicken dinner di pusingan yang kelima Super Sunday ini. Semalam mereka membuat satu kebangkitan yang besar. Dan hasilnya kita dapat lihatkan di Super Sunday ini. Mereka berjaya untuk mempelajari banyak perkara. Tahniah diucapkan kepada Pygmy. Satu kemenangan yang kemas dan mantap walaupun ya memang mereka dah ada di Hacienda del Patron. Tetapi bukan mudah untuk menjaga kawasan tersebut. Bagus daripada Pygmy, tapi lihat kalau dia sempat lap maksudnya start habis tu dia ambil tisu tadi, dia lap cantik-cantik kat ni lah. Maksudnya dia ni lah menghargai pula, menghargai lebih kepada dia menjaga arangan daripada sponsors kita dengan sangat-sangat baik. Ada saya rasa antara Billboard tadi, ya Billboard mungkin atau mungkin Joe Branky. Cuma Pygmy semalam dia orang dah puas kot menang kat Erangel. Hari ni dia dapatkan Miramar pula lah. Semalam 2 kali Erangel, hari ni mungkin ke 2 kali Miramar mereka. Cuma Hacienda tu tadi lah, compound Hacienda tadi tu lah, memang premium lah kepada Pygmy, tu pasti. Tapi sebenarnya mereka bukanlah terlalu pasif pun. Betul-betul agresif juga tadi Lawan je untuk memastikan Team Flash rata. Lepas tu di Xavier pun cuba untuk datang dekat-dekat pun mereka halang. Agak baiklah pengawalan